Rekam dah. Dah rekam Ustaz. Rekam. Baik. Kita buat kita lagi 11 minit untuk merajaah sikit je. Pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kamu tu ya nasta'in mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk murajaah akilat, kita revision sikit tentang apa yang kita belajar melepas. Yang pertamanya tentang mukadimah kitab. Ada beberapa yang saya sentuh dalam mukadimah kitab tu. Kemudian kita masuk bab sifat wujud. Sifat wujud yang kita bincangkan tentang intipati kewujudan. Kewujudan Allah tu sendiri kita bincangkan dalam sifat wujud. Jadi kalau dalam perbahasan falsafah, tentang kewujudan ni dibincangkan dalam topik ontologi. Jadi kalau sahabat-sahabat nak tahu, dalam falsafah ada 3 komponen terbesar yang dibincangkan dalam falsafah, dalam ilmu falsafah. Yang pertama, dia bincangkan tentang epistemologi. Bincang tentang epistemologi tu bagaimana kita nak dapat ilmu ataupun dapat kebenaran. Di epistemologi ni bincang tentang mazhab empiricism, mazhab rationalism. Ada yang sebahagian mengatakan bahawa kita ni dapat ilmu, dapat kebenaran hanya boleh disabitkan dengan akal semata-mata. Ada yang mengatakan kita hanya dapat ilmu dengan semata-mata melalui panca indera dan sebagainya. Jadi dibincangkan dalam topik epistemologi. Itu dibincangkan topik yang utama dalam perbahasan falsafah. Yang kedua adalah berbicara tentang ontologi. Ontologi ini tentang kewujudan. Bagaimana para filsuf dahulu, macam semenjak Aristotle, Plato dan sebagainya tu, bagaimana mereka mentafsirkan tentang kewujudan. Kewujudan sesuatu perkara yang mereka lihat itu, bagaimana mereka mentafsirkan. Adakah kewujudan ni berbentuk hakikat ataupun ia hanya diciptakan ke ataupun yang menciptakan dan sebagainya itu dibincangkan dalam topik ontologi, iaitu tentang kewujudan. Itu yang ketiga adalah aksiologi ataupun tentang akhlak ataupun etika. Jadi banyak yang dibincangkan tentang keadilan, bincangkan tentang etika, tentang etik etika lah. Itu bincangkan dalam topik aksiologi. Jadi dalam bidang akidah kita bincangkan dalam topik perbahasan tentang kewujudan. Jadi minggu lepas kita bincangkan tentang sifat wujud tu sendiri. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung dengan sifat salbiyah. Jadi secara ringkas, yang ni yang kita kena tahu sebelum kita masuk bahasan dalam sifat 13 ataupun sifat 20. Okay, yang pertama, sifat 13, nampak Nampak? Dekat sikit. Okay. Nampak. Okay. Mikrofon on. Okey, dia dengar Ustaz. Okay. Nampak ke depan ni? Okey, nampak. Sekejap. Okay. Dalam sifat 13, yang pertama yang kita kena tahu adalah pembahagian sifat ni. Pembahagian macam mana kita nak tahu kandungan perbahasan sifat tu. Yang pertama, sifat 13 terbahagi pada 3 bahagian. Yang pertama, sifat wujudiyah ataupun sifat nafsiyah. Itu yang kita bicarakan dalam sifat al-wujud.
kemudian sifat as-salbiyah, kemudian sifat ma'ani. Ada 3. Yang pertama sifat wujudiyah, adapun sifat nafsiyah. Kita dah bicarakan minggu lepas tentang sifat al-wujud. Kemudian sifat salbiyah, ada 5 sifat salbiyah. Kemudian ada 7 sifat ma'ani. Kalau dalam pengajian sifat 20, dia ada tambah lagi 7 sifat al-ma'nawiyah. Jadi kita kena tahu pembahagian ni sebab kita nak step-step seterusnya kita akan baca. Kita nak tahu kedudukan maudu apa yang kita bincangkan. Jadi malam ni kita nak bincangkan tentang sifat as-salbiyah. Okay, sifat as-salbiyah ni apa fungsi dia? Fungsi dia, okay, sifat wujudiyah adapun sifat nafsiyah. Fungsi dia adalah untuk kita buktikan kewujudan Allah dulu. Buktikan kewujudan Tuhan, iaitu Allah tu memang wujud. Memang wujud. Jadi selepas kita dah sabitkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tugas kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang hamba Allah apa dia? Macam mana yang saya terangkan masa pengajian kelas yang pertama itu, iaitu untuk secara umumnya, apakah keperluan untuk seorang Muslim itu dia berpegang? Yang pertama, dia mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kecacatan dan kekurangan dan mensabitkan segala kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kandungan dalam sifat 20 ataupun sifat 13. Yang pertama sifat al-wujudiyah ni kita dah sabitkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa fungsi sifat salbiyah? Okay, fungsi sifat salbiyah adalah tanzih ataupun penyucian ataupun mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari sebarang kekurangan, dari sebarang kecacatan dan persamaan dengan makhluk. Itu fungsi kita belajar sifat salbiyah. Jadi kena jelas dulu kenapa kita nak belajar sifat salbiyah ni. Yang ketiga adalah sifat ma'ani, untuk kita lakukan tugasan kita yang kedua adalah mengisbatkan, menetapkan dan mengkukuhkan bahawa segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu Taala. Jadi itu parti yang kita akan belajar dalam sifat salbiyah dengan sifat ma'ani. Jadi kalau mungkin sahabat-sahabat sini kat sini masih macam keliru dengan istilah, jadi kita letak tepi dulu perkataan salbiyah dengan ma'ani itu. Jadi kita kena tahu apa fungsi kita belajar dulu. Jadi bila kita dah tahu apa fungsi kita belajar dan apa yang manfaat samarah yang kita belajar, jadi kita tidak akan ada masalah dengan istilah ataupun beberapa terminologi yang baru yang kita belajar. Yang pertama sifat salbiyah ada 5. Ada 5. Yang pertama sifat al-khidam, sifat baqa, sifat mukhalafatuhu lil hawadis, sifat khiyamuhu bi nafsih dan wahdaniyah. Ada 5. Jadi dalam sifat salbiyah ada 5 yang sifat yang kita akan bincangkan. Untuk tujuannya adalah apa? Untuk mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari sebarang kecacatan, daripada sebarang kekurangan dan persamaan dengan makhluk. Jadi tugas untuk kita belajar akidah, belajar tauhid sebab apa? Untuk kita bersihkan daripada kepala otak kita, dan bersihkan daripada dada kita bahawa Allah ni ada kekurangan dan Allah ni ada kecacatan dan Allah ni ada persamaan dengan makhluk. Jadi kita nak bersihkan dulu Allah Subhanahu Wa Taala daripada, bukan kita nak bersihkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bersihkan minda kita daripada sebarang kecacatan yang kita yang diisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara salah satu cara untuk kita mengkritik kembali golongan-golongan yang merendah-rendahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang pertama adalah sifat as-salbiyah. Kita tengok muka surat yang bahagian ilahiyat tu. Yang pertama kita dah bicara tentang wujud. Wujud artinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil tiada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya wujud Allah tu adalah. Yang kedua, okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain. Kedua, khidam artinya sedia Allah, yakni adanya Allah Taala, tiada ada permulaannya, mustahil baharu Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mustahil adanya Allah ada permulaannya. Kita baca dulu. Kita akan baca 2 sifat yang pertama dulu, sifat khidam dan sifat baqa. Ketiga, baqa artinya kekal Allah Subhanahu Wa Taala, yakni tiada menerima binasa, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala menerima binasa. Okey, jadi yang daripada kedua-dua sifat ni, sebelum kita nak masuk ke dalam kedua-dua sifat ni, kita kena faham dulu sifat salbiyah. Okey, apa itu sifat salbiyah? Mudahnya adalah salbun. Salbun ni kata seerti dengan
an-nafyu atau penafian. Okey. Dalam sifat 5 sifat salbiah yang kita akan belajar nanti, sifat khidam, baqa', mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi dengan wahdaniyah. Setiap, kalau nak mudah faham, setiap daripada kelima-lima sifat ni dia akan ada nafyu kat depan. Ada penafian kat depan. Contohnya sifat khidam, kita akan katakan kefahaman yang mudah faham adalah nafyu al-awwaliyah, iaitu menafikan Allah Subhanahu Wa Taala adanya permulaan, adanya pengawalan. Yang kedua, sifat baqa', nafyu al-akhiriyah, menafikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada Allah Taala ni ada pengakhiran. Itu Allah Taala ni akan binasa. Itu mudah faham. Bermaksud sifat-sifat salbiah ni dia akan ada nafyu kat depan, menafikan Allah Taala, menafikan Allah Taala sebagainya. Contohnya lagi, mukhalafatuhu lil hawadis, nafyu al-mumathalah, menafikan persamaan. Okey, kemudian qiyamuhu ta'ala bi nafsih, nafyu al-mahal waz-zat, menafikan Allah Taala ni perlu kepada sesuatu zat yang lain ataupun sesuatu yang menciptakannya. Yang terakhir adalah wahdaniyah, nafyu at-ta'addud, menafikan kepelbagaian ataupun menafikan banyaknya Allah Ta'ala. Jadi ini adalah konteks yang kita akan hadam tentang sifat salbiah ni. Keyword dia apa? Keyword dia adalah nafyu, penafian. Kalau kita jelas sebab nafyu ni, kita akan jelas sebab sifat salbiah. Yang pertama yang saya bacakan tadi, sifat khidam, maksud apa? Artinya sedia Allah Ta'ala, yakni adanya Allah Ta'ala tiada ada permulaan. Maksud apa? Nafyu al-awwaliyah. Mustahil baharu Allah Ta'ala, yakni mustahil adanya Allah Ta'ala ada permulaannya. Jadi, dalam sifat khadim ni, saya bahaskan sebenarnya sifat khidam dengan sifat baqa' ni ada apa? Ada dia, ada persamaan dia. Cuma kita terangkan satu-satu dulu. Jadi sifat khidam ni, kenapa penting kita tahu sifat khidam ni? Yang pertamanya, untuk kita tahu bahawa Allah Ta'ala ni pencipta. Sebab itu pentingnya kita faham sifat khidam ni. Sebab apa? Bila kita faham sifat khidam, yang pertama, Allah tidak ada permulaan, bermaksud Allah tidak diciptakan. Itu yang paling jelas, dan Allah adalah pencipta. Sekiranya Allah ada awal, sekiranya Allah ada permulaan, bermaksud ada zat lain yang ada sebelum Allah SWT. Jadi zat lain yang sebelum Allah Ta'ala itu mestilah pencipta. Jadi bila kita katakan bahawa Allah itu khidam, Allah itu tidak ada permulaan, bermaksud mudah fahamnya apa? Allah tidak ada pencipta. Itu faham, itu yang pertama. Untuk menafikan bahawa Allah ni dicipta, jadi pentingnya sifat khidam ni, kita isbatkan sifat khidam ni, jadi kita faham bahawa sebelum Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun. Bermaksud Allah wujud dengan sendirinya dan tidak ada pencipta yang mencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan beberapa pahaman Kristian yang contohnya lah. Pahaman Kristian contohnya mereka faham tentang anak Tuhan tu, kan? Jadi Jesus ataupun anak Tuhan tu, dia tetap manusia yang diciptakan tapi mereka mengangkat sebagai Tuhan. Jadi bila Jesus tu diangkat sebagai Tuhan tetapi tidak mempunyai sifat khidam, bermaksud ada Tuhan yang lain yang menciptakannya. Dan pada kelaziman yang sama, Tuhan yang menciptakan Jesus itu juga mungkin ada Tuhan yang lain yang menciptakannya. Jadi bila kita tak isbatkan sifat khidam kepada ketuhanan, bermaksud ada Tuhan yang lain yang akan menciptakannya. Jadi penting untuk kita faham bahawa Allah SWT ini bersifat khidam, bermaksud Allah tidak ada permulaan, bermaksud apa? Allah tidak diciptakan. Menafikan bahawa Allah ni menciptakan. Sebab tu kita bacakan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Tidak lahir dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu dalil kepada sifat khidam. Okay, apa lagi dalil dalam sifat khidam ni? Surah Al-An'am. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala-galanya. Bermaksud Allah dah yang wujud pada permulaannya.
Allah yang wujud yang tidak ada kewujudan sebelum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, faham? Itu fungsi untuk kita belajar sifat qidam. Kita faham tentang sifat qidam. Bermaksud Allah tidak ada permulaan, bermaksud apa? Allah tidak diciptakan. Berbanding dengan agama-agama lain, mungkin mereka faham tentang adanya Tuhan yang pertama yang menciptakan Tuhan kedua, ada Tuhan kedua yang menciptakan Tuhan yang pertama. Jadi siapakah Tuhan yang pertama yang tidak diciptakan itu? Itulah kita isbatkan bahawa itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diciptakan. Faham sifat al-qidam? Yang kedua, sifat al-baqa. Sifat al-baqa dalam teks musannif mengatakan artinya kekal Allah Subhanahu Wa Taala, yakni tiada menerima binasa. Mustahil Allah Ta'ala menerima binasa. Bermaksud apa? Allah tidak akan terhapus, Allah tidak akan binasa ni maksud apa? Allah ni tidak akan daripada wujud kepada tidak wujud. Allah tidak akan macam tu. Maksudnya Allah kekal. Allah kekal dengan kewujudannya. Walaupun berlaku kiamat dan sebagainya, Allah tidak akan musnah. Allah tidak akan binasa. Itu bermaksud al-baqa, kekal selamanya. Tiga apa? Bila kita letak nafiu macam mana? Nafiu al-akhiriyah. Allah Ta'ala ni, kita nafikan Allah SWT daripada pengakhiran. Allah ni berakhir. Okay, apa dalilnya? Dalil dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhu. Illa wajha. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kesemuanya halik, kesemuanya binasa, kecuali wajahnya. Betul Allah kata, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Tuhan kamu dzul jalali wal ikram, yang mempunyai jalal, kesempurnaan ataupun ketinggian dan kemuliaan. Jadi kita tanya kepada orang yang mentafsirkan ataupun mengisbatkan tentang sifat khabariyah bahawa Allah ni ada wajah dan sebagainya. Bagaimana kita nak memahami ayat sedemikian? Sekiranya kita tidak mentakwil, adakah hanya kekal itu hanya wajah Allah saja, bukannya zat Allah? Jadi kita faham, ulama daripada Asy'ariyah memahami ayat ini bahawa yang dimaksud dengan wajhu rabbika zul jalali wal ikram, yang bermaksud apa? Zat Allah sendiri, bukannya wajah Allah Taala sahaja. Itu bermaksud sekiranya kita nak memahami nas secara lebih terperinci dan lebih selamat, iaitu kita memahami dengan cara tersebut. Kalau kita faham secara literal saja, kita faham secara literalis, kita faham secara literal teks saja, tekstual, jadi kita akan faham sebegitulah. Maksudnya hanya wajah Allah saja yang kekal, bukannya zat Allah seluruhnya. Itu bermasalah sekiranya kita memahami nas secara tidak berdisiplin dan secara terburu-buru. Jadi kita kena jaga-jagalah bila nak baca nas-nas daripada Al-Quran. Okey. Kesimpulan daripada dua sifat ni, sifat khidam dan sifat baqa, apa yang kita boleh dapat? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat dengan masa. Ini kesimpulan. Bila kita gabung antara dua ni, apabila kita bicarakan tentang al-awwaliyah, kita bicarakan tentang al-akhiriyah, ada awal, ada akhir. Maksudnya Allah Ta'ala ni tidak terikat dengan masa. Tidak terikat dengan masa. Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat yang mutlak, bersifat dengan sifat kekuasaannya yang maha tinggi. Dan Allah tidak terikat dengan masa, tidak sama macam manusia, tidak sama dengan makhluk-makhluk lain yang terikat dengan masa. Sebab itu dalam kita belajar bahawa manusia ni ada makhluk selain Allah Ta'ala, selain Tuhan ni, makhluk ni dia terikat dengan dua dimensi yang selalu mengikat kita. Dimensi pertama apa? Dimensi masa dan dimensi ruang. Itu yang dalam fizik dia bicarakan tentang time and space, masa dan ruang. Jadi manusia ni terikat dengan masa, sebab tu yang ada setengah scholars mengatakan bahawa makhluk atau manusia ni banduan kepada masa. Jadi dia tak boleh nak kontrol masa, dia terikat dengan masa. Jadi dia tak boleh nak manipulate masa. Dia nak pergi ke zaman ke masa belakang tak boleh, nak pergi ke masa depan tak boleh. Jadi dia tetap dengan masa dia. Sebab itu dalam kitab kalam bicara juga tentang masa. Antaranya Al-Imam Al-Iji bicarakan tentang dalam syarah Al-Mawaqif tentang masa, bagaimana perjalanan masa, bagaimana kita nak memahami apa itu az-zaman, apa itu al-makan, apa itu ruang dan sebagainya. Jadi
kefahaman tentang sifat al-khidam dengan al-baqa mensabitkan bahawa Allah tidak terikat dengan masa. Jadi bila Allah tidak terikat dengan masa, siapa yang terikat dengan masa? Manusia atau makhluk yang terikat dengan masa. Sebab apa? Kita ni lemah dan sangat dhaif berbanding dengan Allah SWT yang tidak terikat dengan masa. Jadi itu kefahaman yang kita nak. Jadi bila kita belajar sifat al-khidam, sifat baqa ni, apa kita nak faham? Yang pertama, kita menafikan bahawa Allah Ta'ala ni ada perawalan dan Allah ni tidak akan musnah, Allah Ta'ala akan kekal. Dalam masa yang sama, kita sabitkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat dengan masa. Allah tidak terikat dengan masa. Jadi sebab tu bila kita masa ni sebenarnya satu perbincangan yang sangat menarik. Sebab bila kita tengok dimensi masa ni, macam kita ni terikat dengan masa. Jadi bila kita duduk dalam masa tu yang akan kontrol kita, yang akan penjarakan kita. Jadi kalaulah kita katakan bahawa Allah ni terikat dengan masa, yang mana lagi hebat? Allah kan masa. Kan? Allah kan masa, sedangkan masa itu juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kan? Jadi itu kefahaman yang kita nak dapat dari perbahasan sifat al-khidam wal baqa ni. Faham? Jelas tak? Yang pertama, untuk kita tanzihkan Allah Ta'ala daripada kekurangan bahawa Allah Ta'ala ni ada awal dan ada akhir. Kemudian kita nak menafikan bahawa Allah Ta'ala ni terikat dengan masa, tidak sama macam kita manusia atau makhluk. Jelas? Jelas? Okey, baik. Dan saya pun bagi dalil-dalil daripada Al-Quran juga tadi. Kita bukannya pakai dalil akli saja. Kita ada dalil nakli yang menyokong syarahan-syarahan para ulama tentang sifat-sifat 20 ini. Okey, seterusnya kita nak laju sikit Okey, yang keempat, muka surat seterusnya. Keempat, ni sifat salbiah yang ketiga. Okey, kita letak sifat awal-awal. Nafyu al-mumathalah. Menafikan persamaan dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis. Maksud apa? Bersalahan dengan makhluk. Itu mudah faham lah. Hawadis tu maksudnya makhluk. Jadi mukhalafatuhu lil hawadis artinya bersalahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi sekalian yang baharu. Yang baharu tu maksudnya makhluk. Bersalahan dengan kita semualah. Kan? Jadi zat Allah Subhanahu Wa Taala itu, ini penting. Zat Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan jirim dan bukan jisim, yakni bukan barang yang ada pada dirinya serta memenuhi ruang. Jadi perkara pertama yang kita kena faham dalam sifat mukhalafatu lil hawadis ni, yang pertama, Allah itu tidak berjirim dan tidak berjisim. Yang ni yang kita kena pegang. Sebab apa? Zaman sekarang, zaman dahulu lagi, ada golongan-golongan yang mensabitkan Allah Ta'ala ni ada jisim. Sampai golongan mujassimah dan musyabbihah yang mensamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah Ta'ala ni ada tangan, Allah Ta'ala ni ada mata, Allah Ta'ala ni ada sekian. Sehingga perbincangan tu berlarutan sampai tidak ada adab dengan Allah SWT. Sampai tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Yang membicarakan tentang yang tidak sepatutnya dibincangkan pun. Benda tu tidak ada keperluan pun. Jadi dibincangkan secara meluas. Sedangkan perkara itu akan menjerumus umat Islam kepada mentajsimkan Allah Ta'ala ataupun mentashbihkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi yang pertama, Allah ni bukan jirim. Ini perbahasan yang sangat detail oleh para ulama. Bukan setakat Allah ni tidak berjisim. Allah ni tidak berjirim sekalipun. Jirim ni maksud apa? Kalau kita faham sekarang molekul lah. Tidak, walaupun sehalus-halus atom pun, Allah tidak beratom. Allah tidak bermolekul sekalipun. Kalau bahasa biologi sekarang, Allah tidak ada sel. Kita mudah faham lah. Kalau kita sebut berjisim dan sebagainya, mungkin orang nampak sebagai benda. Kan? Kalau kita faham sekarang, kita ni terdiri daripada sel-sel. Jadi Allah tidak ada sel sekalipun. Itu kata, bukan setakat Allah ni tidak berjisim, Allah juga tidak ada jirim sekalipun. Sebab apa? Jirim dan jisim itu hanyalah sifat bagi makhluk. Sekiranya Allah ada jisim, sekiranya Allah ada jirim, bermaksud ada persamaan persentasenya Allah ada sama dengan makhluk. Jadi benda itu menyalahi akidah
keseluruhan umat Islam. Faham? Jadi yakni barang yang ada pada dirinya, pada diri Allah Subhanahu Taala serta memenuhi ruang. Memenuhi ruang tu adalah sifat bagi makhluk ataupun jisim itu. Ingat tak apa yang kita belajar dalam hukum akal. Hukum akal bahawa setiap jirim itu mestilah ataupun setiap jisim itu mestilah memenuhi ruang. Jadi sekiranya kita isbatkan bahawa Allah Ta'ala itu ada jisim, bermaksud Allah ni memenuhi ruang, bermaksud apa? Ruang itu lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah kena memenuhi ruang pula. Kan? Jadi Allah dengan ruang mana lebih berkuasa? Kan? Kalau kita kata Allah ni ada berjisim. Sebab sifat jisim secara aklinya, secara hukum akalnya, secara wajib akalnya mesti memenuhi ruang. Jadi sekiranya Allah berjisim, Allah mesti memenuhi ruang dan Allah perlu kepada ruang. Itu secara logiknya yang kita tak boleh nak sangkalkan lagi. Itu penting untuk kita faham bahawa Allah ni tidak berjisim dan tidak berjirim. Seterusnya. Dan zat Allah Subhanahu Wa Taala tiada ada tempatnya. Zat Allah Taala tidak ada tempatnya. Tiada ia di langit dan tiada ia di bumi dan tiada padanya lainnya. Dan tiada ia pada satu pihak. Okey, pihak tu kalau sebab dalam ini bahasa lama. Sebab saya rujuk dalam terjemahan Aqaid Nasafiyah Syekh Nuruddin Araniri, dia juga gunakan perkataan pihak. Tapi kalau dalam teks asal dia pihak, fa ya ha qaf. Pihak tu apa? Pihak tu maksudnya arah. Jadi kalau sahabat-sahabat ada teks yang ni dalam kitab, tukar pihak tu kepada arah. Senang faham sikit. Ia pada satu pihak, tiada bawah dan tiada atas, tiada di utara dan tiada di selatan, tiada timur dan tiada di barat. Maksudnya zat Allah Ta'ala tidak ada bertempat. Sebab apa? Bila kita dah sabitkan bahawa sekiranya Allah ni bertempat, Allah ni ditempatkan di mana-mana, bermaksud tempat itu lebih berkuasa daripada Allah SWT. Sebab Allah memerlukan kepada tempat itu. Sekiranya kita kata Allah yang bertempat, dan sekiranya kita kata Allah ni bertempat, nescaya sabitlah bahawa Allah ni berjisim. Itu consequences-nya. Dia kata apa? Kelazimannya. Kelaziman secara logikal. Walaupun kita tak fikir saya tak fikir macam tu pun Ustaz. Kenapa Ustaz memandai-mandai pula? Kenapa ulama-ulama mandai-mandai pula cakap macam tu? Tak. Ini secara logik umat Islam, bukan umat Islam saja. Manusia secara logiknya berfikir macam tu dan kita tak nafikan benda tu. Dan wujudnya para ulama adalah untuk menjawab dan membuang syubhat-syubhat demikian. Jadi kita bersihkan siap-siap apa yang perlu diperjelaskan. Seterusnya, dan Allah Ta'ala tiada baginya warna. Tiada baginya putih, tiada hitam, tiada merah, tiada hijau dan tiada lainnya. Dan Allah SWT tiada ada kadarnya, tiada besar, tiada kecil dan tiada panjang, tiada pendek dan tiada setengah dan tiada lebar. Ini yang Al-Imam Al-Ghazali bahaskan ketika mana menjawab syubhat orang mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni berada di langit, Allah Ta'ala ni berada di duduk atas arash. Jadi Imam Ghazali bahaskan, sekiranya Allah ni duduk di atas arash, Allah ni duduk di atas langit. Jadi yang pertama kita kena faham bahawa bila orang berkata macam itu, memang akan ada orang yang mengatakan, okey, sekiranya Allah berada di atas langit, yang mana yang lebih besar antara dua komponen ni? Allah lebih besar ke ataupun langit lebih besar? Seperti mana orang yang duduk atas kursi, sekiranya seseorang itu dia duduk atas kursi itu lebih besar daripada orang ataupun orang akan lebih besar daripada kursi. Jadi itu yang pertama. Akan ada orang akan mengkadar-kadarkan demikian. Sama ada Allah lebih besar ataupun arasy lebih besar. Sekiranya arasy lebih besar daripada Allah Ta'ala, bermaksud arasy itu lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala lebih besar daripada arasy, bagaimana Allah nak duduk atas arasy? Nampak tak? Syubhat-syubhat ni dah akan mengganggu mina-mina umat Islam. Sekiranya kita sabitkan dengan secara simplistiknya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya Allah duduk di atas arasy, bagaimana perkaitan di antara Allah dengan arasy itu? Adakah bersentuhan ataupun tidak bersentuhan dan sebagainya. Ini ulama sediakan persoalan-persoalan demikian. Sebab apa? Ada orang berfikir seperti demikian dan menyebabkan dia lagi syubhat dalam akidah.
Jadi kita datang, kita hadir untuk kita bersihkan syubhat demikian. Jadi kita mengatakan bahawa Allah ni tidak bertempat, Allah ni tidak ada di langit, tidak ada di bumi, tidak ada di timur, di barat dan sebagainya. Untuk kita bersihkan terus pada pemikiran umat Islam bahawa Allah Ta'ala ni tidak menyerupai makhluk. Faham? Kemudian, dan zat Allah Ta'ala tiada mempunyai pihak. Pihak tu apa? Pihak tu adalah tiada baginya hadapan, tiada baginya belakang, tiada baginya kanan, tiada baginya tiada kiri. Dan zat Allah Ta'ala tiada jauh daripada makhluk dan tiada dekat dengan makhluk seperti jauh dan dekat makhluk kepada makhluk. Jadi yang disabitkan oleh musannif adalah zat Allah Ta'ala. Bukan daripada sudut kedekatan takharub Allah Ta'ala dengan kita itu beza. Kita bicara sekarang tentang zat. Zat. Allah ni tidak dekat dengan kita secara zat, tidak jauh kita secara zat, tidak mukhabalah ataupun bertentang dengan kita. Itu semua sifat makhluk. Dekat. Zat secara zat, dekat, jauh, bertentang, ada atas, ada bawah, semua itu sifat makhluk. Dan tidak layak bagi Allah Ta'ala dengan bersifat dengan sifat makhluk. Sekiranya Allah bersifat dengan sifat makhluk, maka hilanglah kekuasaan Allah sebagai pencipta. Itu kesimpulan dia. Faham? Kemudian, dan zat Allah Ta'ala tiada menjadi satu dengannya makhluk dan tiada bertempat zat Allah Ta'ala di dalam makhluk dan tiada di luar makhluk dan tiada bertempat makhluk di dalam zat Allah Ta'ala. Jelas ini bahawa Allah Ta'ala tidak ada berada di dalam makhluk. Sekiranya kita katakan Allah berada di langit, bermaksud Allah bertempat di makhluk. Jadi bila kita katakan bahawa Allah bertempat di makhluk, jadi kita bersoalkan, siapakah yang lebih berkuasa? Sama ada makhluk ataupun pencipta. Jadi jelas kat sini bahawa Allah tidak berada di mana-mana. Bukan kita kena faham satu benda lagi. Sekiranya kita katakan bahawa Allah tidak wujud di mana-mana, tidak lazim bahawa kita kata Allah tidak wujud. Ini kelaziman yang kadang-kadang ada sahabat-sahabat daripada yang mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala di langit ini, mereka katakan, Asy'ariyah mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni tiada di mana-mana, bermaksud Allah ni tidak wujud lah. Ini kelaziman yang salah. Sekiranya kita katakan Allah tidak wujud di mana-mana ataupun Allah wujud tidak bertempat, bukan bermaksud Allah tidak wujud. Kita dah isbat dah awal-awal tadi bahawa kewujudan Allah Ta'ala dengan sifat wujud. Sekarang kita nak menafikan bahawa Allah tidak bertempat, bukan bermaksud kita menafikan kewujudan Allah, tapi kita menafikan persamaan Allah dengan makhluk. Sebab apa? Bila kita nak isbatkan juga Allah berada di langit dan sebagainya, kita akan ada persentage persamaan dengan makhluk, dan dengan itu umat Islam akan keliru dan benda itu akan syubhat dalam otak umat Islam dan akan menyamakan Allah dengan makhluk. Itu yang menjadi bahaya. Dan bukan setakat itu saja, seterusnya akan menjisimkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni ada lebar, ada tinggi, ada besar dan sebagainya. Jadi benda itu berbahaya. Seterusnya, dan sifat Allah bukan arat. Arat ni kita faham sebagai sifat lah. Yakni bukan sifat yang baharu lagi berkehendak kepada yang menjadikan. Maka ini sekalian itulah artinya bersahabat Allah Ta'ala dengan sekalian yang baru. Bermaksud apa? Sekiranya kita katakan bahawa Allah ni arat ni perlu kepada zat. Jadi bila kita katakan Allah ni arat itu perlu kepada zat, kita faham bahawa Allah Ta'ala ni perlu kepada zat yang lain. Jadi benda itu salah. Jadi kesimpulannya apa? Dalam mukhalafatuhu lil hawadis, Allah Ta'ala tidak berjisim, Allah Ta'ala tidak berjirim, dan Allah Ta'ala tidak berarat. Maksudnya semua jisim, arat ni semua sifat-sifat bagi makhluk. Dan tidak layak bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat demikian. Faham? Kemudian, maka mustahil, ini saya baca laju sikit sebab dia ulang balik saja. Maka mustahil Allah SWT bersamaan dengan sekalian yang baharu. Yakni mustahil Allah Ta'ala zatnya ada berjirim dan berjisim. Mustahil. Mustahil kat sini mustahil apa? Mustahil akli. Kita dah belajar hukum akal kan? Jadi mustahil ini mustahil apa? Mustahil akli. Maksud apa? Mustahil benda tu ada. Maksudnya akal tak boleh terima sekiranya benda itu wujud. Itu yang kita faham dalam hukum akal kan? Jadi mustahil Allah Ta'ala zatnya ada berjirim dan berjisim. Yakni ada pada dirinya yang memenuhi ruang. Dan mustahil zatnya ada tempatnya seperti di langit dan di lainnya.
dan mustahil zatnya ada di dalam satu pihak seperti di atas atau lainnya. Dan mustahil zatnya ada warnanya seperti putih dan lainnya. Dan mustahil zatnya bersifat dengan besar atau kecil. Dan mustahil zatnya panjang atau pendek atau lainnya. Dan mustahil zatnya jauh daripada makhluk dan dekat kepada makhluk seperti jauh dan dekat makhluk kepada makhluk. Dan mustahil zatnya bersifat gerak dan diam. Maksudnya Allah mustahil bersifat dengan pergerakan dan diam. As-sukun wal harakah. Dua-dua itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebab apa? Sukun wal harakah itu adalah sifat bagi makhluk. Dan mustahil zat Allah bertempat di dalam makhluk dan di luarnya. Dan mustahil makhluk bertempat pada zat Allah Ta'ala. Dan mustahil sifatnya baharu lagi berkehendak kepada menjadikan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita baca ni memang pening. Jadi saya dah simpulkan dah. Tak perlu nak renyah-renyah nak faham teks ni. Saya dah simpulkan bahawa Allah ni tidak berjirim dan Allah ni tidak berjisim dan Allah Ta'ala ni tidak berarat. Itu sebab apa? Kesimpulannya adalah ketiga benda ni akan membawa kepada persamaan dengan makhluk. Kerana apa? Yang berjirim, yang berjisim dan yang berarat ataupun yang bersifat ini adalah hanya sifat bagi makhluk sahaja. Sekiranya kita bersifatkan Allah Ta'ala dengan jirim, dengan jisim ataupun dengan arat, maka ada persentage peratusan yang kita nak tashbihkan Allah SWT dengan makhluk. Jadi benda itu tak layak bagi Allah Ta'ala. Sebab itu dimasukkan dalam sifat salbiyah. Faham? Maka ditanya orang kita, apabila tiada Allah Ta'ala begitu dan tiada begini, maka betapakah ia Allah Ta'ala? Maka betapakah ia ni maksudnya, sekiranya kita kata Allah tidak itu, Allah tidak berjirim, Allah tidak berjisim, Allah tidak arat. Jadi Allah ni apa saja? Itu maksudnya lah. Maka jawapannya bahawa Allah itu tiada boleh ditanya betapa-betapa kerana bahawa Allah SWT itu laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ni, ini antara salah satu firman Allah SWT yang menjalin dalil kepada sifat mukhalafatu lil hawadis. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Allah SWT tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Artinya tiada sesuatu yang serupa Allah Ta'ala. Tetapi tiada ada yang mengetahui akan hakikat zat Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala. Jadi janganlah kita sibuk-sibuk nak fikir tentang zat Allah Ta'ala. Sehingga kita terlampau fikir Allah ni, zat Allah Ta'ala ni duduk mana, Allah ni duduk atas aras ke, Allah ni ada tangan ke, Allah Ta'ala ni duduk ke, Allah Ta'ala ni berdiri ke, Allah Ta'ala ni sekian. Sehingga kita dah terlupa berbicarakan tentang kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan pada makhluknya. Allah tunjukkan pada alam. Sampai kita terlupa nak bincang. Kita duduk sibuk benda yang tak sepatutnya. Sebab apa? Yang mengetahui hakikat sebenar zat Allah Ta'ala ni hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Bukan kita. Kita tidak ada kekuasaan, kita tidak ada kemampuan untuk memahami setiap apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya faham sekiranya apa yang Allah Ta'ala beritahu sahaja dalam Al-Quran dan apa yang Nabi beritahukan dalam As-Sunnah. Itu sahaja. Jangan memandai-mandai. Kita nak ulas lebih-lebih sebab apa dia akan membawa kepada kancah tashbih dengan tajsim. Jadi berbahaya. Jadi kalau kalian menjumpai asatizah ataupun orang yang sibuk sangat nak bincang bab ni, maka dia bukan mengajar tentang akidah yang sebenar. Akidah yang sebenar apa? Mempercayai ataupun mengimani kewujudan Allah Ta'ala dan mengisbatkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara mutlak. Untuk kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu wujud dan baginya setiap kekuasaan dan mustahil baginya setiap kecacatan. Okey, selesai sifat qidam, baqa' dan mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kita dah selesai 3 sifat. Kita masuk sifat yang keempat. Okey, selanjutnya muka surat yang seterusnya. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Ataupun qiyamuhu ta'ala binafsih. Kalau kita terjemah secara literal, kita akan faham bahawa berdiri Allah dengan sendirinya. Jadi ada setengah ilmuwan daripada Asy'ariyah juga mentafsirkan perbahasan ini bahawa kita tak boleh menterjemahkan khiyam itu sebagai berdiri. Sebab apa? Sebab kefahaman bila kita sebut bahawa berdiri ini adalah
bukannya berasal daripada duduk. Jadi ada orang kata, oh maksudnya sifat 20 Asy'ariyah ni kata-kata Allah Ta'ala ni daripada duduk kepada berdiri. Sebab apa? Berdirinya dengan sendiri. Maksudnya daripada duduk ke berdiri. Bukan kefahaman yang begitu. Dia cuma istilah dalam bahasa Arab. Tapi yang sebenarnya bila kita sebut tentang qiyamuhu ta'ala binafsih ni, ada dua. Yang pertama, apa sekejap. Iftikhar ila al-mahal wal mukhassis. Iftikhar anil mahal wal mukhassis. Mahal ni apa? Maksudnya zat. Mukhassis ni apa? Al-fa'il. Ini dalam bahasa Arab lah. Bermaksud apa? Apa yang kefahaman kita nak faham dalam qiyamuhu binafsih, bukannya Allah Ta'ala ni berdiri daripada duduk. Tak, bukan itu. Qiyamuhu Ta'ala binafsih ni maksudnya Allah Ta'ala tidak memerlukan al-mahal, tidak memerlukan zat lain yang menciptakan Allah Ta'ala untuk, ataupun apa yang zat-zat lainnya Allah untuk bertenggek ke atasnya, ataupun memerlukan mukhassis ataupun fa'il yang menciptakan Allah Ta'ala. Bermaksud apa daripada kefahaman qiyamuhu binafsih ni apa? Allah tidak diciptakan, Allah pencipta. Itu kita faham. Bahawa qiyamuhu ta'ala binafsih ni maksud apa? Allah tidak diciptakan dan tidak memerlukan kepada apa-apa sekalipun. Istighna wal iftikhar. Jadi Allah Ta'ala ni tidak memerlukan kepada makhluk. Allah Ta'ala ni, sedangkan kita yang memerlukan kepada Allah Ta'ala. Itu kefahaman daripada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi nafyu al-mahal wal zat. Itu kita faham. Jadi maksud sifat qiyamuhu ta'ala binafsih apa? Menafikan bahawa Allah Ta'ala ni memerlukan kepada sesuatu yang lain. Itu kefahaman dalam sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan sifat yang terakhir dalam sifat al-salbiyah adalah wahdaniyah. Wahdaniyah ni panjang sikit, cuma saya ringkaskan. Wahdaniyah, wahdaniyah kita letak dulu. Nafyu at-ta'addud. Nafyu at-ta'addud, menafikan kepelbagaian. Menafikan menafikan kepelbagaian lah. Kolektif, benda yang kolektif. Jadi dalam ni, saya terangkan dulu secara konsep yang lebih mudah. Sepatutnya mudah, tapi benda tu selalunya bila kita belajar dalam kitab akidah, dia akan jadi payah sebab dia terikat dengan istilah. Kita namakan sebagai al-kumum al-khamsah. Okay. Jadi kita baca dulu teks, lepas kita baca teks baru kita terangkan. Okay, yang keenam, wahdaniyah. Artinya esa. Sebutan je. Dalam bahasa Melayu ni, dia sebenarnya ada dua i. Ini dalam bahasa Melayu lama. Ada i ini i pepet dengan i taling. Ada dua i. Sepatutnya yang ni yang dinyatakan oleh pendeta Za'bah. Masa zaman Za'bah tu, masa zaman sebelum ni, bahasa Melayu klasik, bukan bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu lama, dia ada dua i. I pepet dengan i taling. Jadi kalau i pepet ni, kita akan baca sebagai esa. Kalau i taling kita baca sebagai esa. I taling ni kita i pepet ni kita baca macam emak. Sepatutnya ada ni. Satu lagi kalau i, contohnya esa dengan esa kan. Contohnya emak esa, emak esa. Esa selalunya kalau dalam bahasa Melayu yang selalu keliru antara contohnya dua perkataan ni. Perang dengan perang. Macam mana nak bezakan antara perang dengan perang? Kan? Dua-dua ni perkataan sama, tapi maksud berbeza. Bila kita kata perang ni sepatutnya ada i pepet. Dia ada i tanda ataupun kita kata i tanda. I tanda kalau kita baca perang. Perang tu war. Pergaduhan, pergelincahan dan sebagainya. Bila kita sebut perang ni sejenis warna. Sama lah dengan
semak dengan semak. Bila kita I bertanda, kita baca semak. Semak tu semak samun lah. Bila kita kata semak ni maksudnya check. Check ambil semak ni. Jadi dalam esa ni ada dua bacaan. Ulama ada baca esa, ulama Melayu kita ada baca esa, ada baca esa. Dua-dua boleh. Cuma kalau kita nak kalau kita nak tengok bacaan sebenar, kita tengok teks yang asal lah. Dia ada I bertanda ataupun I tidak bertanda. Artinya esa ataupun esa zatnya. Yakni tiada bersusun zatnya daripada beberapa suku-suku dan tiada ada Tuhan yang lain daripadanya. Okay, ini kita akan terangkan dalam infisal dengan ittisal az-zat fi zat. Itu dalam bahasa Arab lah, dalam kitab Kharidah. Dan esa sifatnya, yakni tiap-tiap sifatnya tiada berbilang-bilang dan tiada ada lainnya Allah Ta'ala yang mempunyai sifat seperti sifat Allah Ta'ala. Itu daripada segi sifat. Yang ketiga, daripada segi perbuatan ataupun af'al. Dan esa perbuatannya, yakni tiada yang kuasa memperbuat makhluk melainkan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala perbuatannya tiada berkehendak kepada menolong dan tiada berkehendak kepada perkakas peralatan. Okey. Yang ni kita fahamkan kepada yang lebih mudah. Okey. Esanya Allah Ta'ala ada 3. Esa daripada sudut zat, esa daripada sudut sifat, esa daripada sudut perbuatan. Ada 3. Pecah pada 3 esa ni. Esanya Allah Ta'ala pada 3. Yang pertama, esanya Allah Ta'ala daripada sudut zat yang pecah pada 2 pula. Yang ni fungsinya apa? Fungsinya kita nak mentazihkan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala sebarang kemungkinan yang menduakan Allah Ta'ala. Kat sini lah. Yang pertama, esanya zat Allah Ta'ala daripada infisal ataupun terpisah. Yang satu, terjalin. Kalau dalam bahasa Arabnya, infisal dengan ittisal. Ini saya terjemah siap-siap. Jadi bermaksud apa? Esanya pada zat, kita ambil dua-dua sekali. Daripada sudut terpisah dengan sudut terjalin. Terpisah ni maksud apa? Bermaksud esanya Allah Ta'ala, ataupun kita nak menafikan ta'adud dalam sifat wahdaniyah adalah sifat Allah Ta'ala ni esa ataupun wahdaniyahnya Allah Ta'ala daripada sudut zat secara terpisah. Maksudnya apa? Adanya zat lain yang seperti zat Allah Ta'ala. Jadi kita nak nafikan benda tu, bahawa benda ni tak ada. Zat yang terpisah ni apa maksudnya? Kita nak menafikan bahawa di sana ada satu zat yang sama dengan Allah Ta'ala. Tidak. Benda itu mustahil dan benda itu kita bantah secara total. Maksudnya tidak ada zat yang sesuatu zat yang terpisah sama dengan zat Allah Ta'ala. Bermaksud Allah Ta'ala ni esa daripada sudut zat yang terpisah. Bermaksud apa? Kefahaman dia apa? Bahawa tidak ada zat yang sama dengan Allah Ta'ala. Kita nak nafikan, kita nak katakan benda itu dan kita nak menafikan bahawa ada zat yang selain Allah Ta'ala. Yang kedua, esanya zat Allah Ta'ala daripada sudut terjalin ataupun ittisal adalah Allah Ta'ala ni tidak beranggota. Maksudnya apa? Asalnya apa? Nafiu ta'addud, macam saya cakap tadi. Ta'addud daripada sudut zat yang terpisah, maksudnya tidak ada zat yang sama macam Allah Ta'ala. Yang kedua, kita nak menafikan bahawa zat Allah ni berpisah-pisah ataupun terdiri daripada komponen-komponen. Maksudnya Allah Ta'ala ni tidak beranggota. Allah Ta'ala ni tidak ada tangan. Allah Ta'ala tidak ada kepala. Allah Ta'ala tidak ada badan, tidak ada kaki, tidak ada jari dan sebagainya. Jadi benda-benda tu sebab apa? Benda itu melazimi sifat bagi makhluk dan kita nafikan bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat yang kolektif sebegitu bahawa Allah Ta'ala ni berzat dengan anggota badan. Sebab tu bila kita faham, kita akan nampak bahawa Tuhan-Tuhan ataupun berhala-berhala yang ada di agama-agama lain kebanyakannya adalah beranggota. Kita tengok daripada agama Hindu beranggota. Kita tengok agama Kristian, mereka sabitkan Yesus beranggota juga.
Kita tengok agama-agama lain selain pada agama yang Islam, dan kebanyakannya Tuhan yang mereka sabitkan itu beranggota. Jadi kita nak menafikan bahawa Allah Ta'ala ni beranggota. Faham? Esanya Allah Ta'ala daripada sudut zat. Yang kedua, esanya Allah Ta'ala daripada sudut sifat. Ada juga yang dua juga, itu daripada sudut terpisah ataupun infisal. Yang kedua, terjalin. Okey, terpisah ni bermaksud apa? Kita nak menafikan bahawa adanya satu sifat selain Allah Ta'ala yang bersifat seperti sifat Allah Ta'ala. Contohnya, Allah ni bersifat dengan sifat khudrah ataupun sifat menciptakan, ataupun sifat khudrah, kekuasaan. Kita nak nafikan bahawa di sana ada satu sifat yang lain daripada Allah Ta'ala yang mempunyai sifat sama dengan Allah Ta'ala. Jadi kita nak nafikan benda tu. Jadi tidak ada sifat yang sama macam sifat Allah Ta'ala. Yang atas ni kita nak nafikan zat. Yang bawah ni kita nak nafikan sifat. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Sifat yang terjalin bermaksud apa? Sifat Allah Ta'ala tidak ada dua. Contohnya khudratain. Maksudnya Allah Ta'ala ni ada dua sifat khudrah. Adapun ada dua sifat, nanti kita akan belajar dalam sifat makna nanti. Ada dua sifat iradah. Ada dua sifat hayyah dan sebagainya. Sebab apa? Sekiranya berlaku adanya dua sifat, akan berlaku tahsilul hasil. Nanti kita akan belajar nanti. Bermaksud apa? Contohnya, Allah Ta'ala nak menciptakan tentang satu benda. Contohnya Allah nak mewujudkan contohnya Allah nak mewujudkan tisu ni. Jadi sekiranya Allah ada dua khudrah, ada dua sifat khudrah. Khudrah pertama Allah Ta'ala untuk menciptakan benda ni. Jadi bila ada dua khudrah yang kedua yang untuk berfungsi, jadi menyebabkan benda itu jadi sia-sia. Sifat khudrah pertama dah buat dah. Kenapa perlu sifat khudrah yang kedua? Dia benda tu akan melazimi bahawa Allah melakukan perkara yang sia-sia. Jadi benda tu mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi yang kedua adalah, yang keempat adalah kita menafikan asal sifat yang Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala tidak bersifat dengan dua sifat ataupun sifat yang lebih daripada satu. Allah Ta'ala ada satu je sifat khudrah. Allah Ta'ala ada satu je sifat iradah. Allah Ta'ala ada satu je sifat samak dan sebagainya tu. Okay. Yang kelima, asal Allah Ta'ala daripada sudut perbuatan yang terpisah dengan terjalin. Okey. Daripada sudut terpisah bermaksud apa? Contohnya perbuatan antara af'al Allah Ta'ala adalah menurunkan rezeki. Jadi kita mengatakan bahawa mustahil di sana ada satu zat yang ada perbuatan yang sama macam perbuatan Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala menurunkan rezeki. Lepas tu ada zat lain pula yang menurunkan rezeki kan. Ada satu Tuhan lain pula yang menurunkan rezeki. Contohnya Allah mematikan. Sebab tu ada dalam agama Hindu adanya ada Tuhan. Tuhan Aruha Mazda. Tak silap saya lah. Ada beberapa Tuhan mereka yang ada yang Tuhan berkuasa sebagai yang menghidupkan. Ada yang mematikan. Kemudian ada yang banyak sangat Tuhan yang af'al Tuhan mereka yang kadang-kadang bercanggah di antara satu sama lain. Jadi kita nak menafikan bahawa tidak ada satu pun yang menurunkan hujan, tidak ada satu pun yang menurunkan rezeki, tidak ada satu pun yang menghidupkan, tidak ada satu yang mematikan selain Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala saja. Itu fungsi tauhid yang sebenar. Bahawa kita tidak mengatakan bahawa ada zat lain yang memberi mudarat ataupun memberi manfaat selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu yang akidah yang kita pegang. Jadi masalah ni ada juga berlaku dalam perbahasan tentang tawasul dan sebagainya. Jadi ada yang menolak bahawa tawasul ni haram, tawasul ni syirik dan sebagainya, tidak memahami bahawa konsep tawasul itu sendiri, kita memahami bahawa hakikat sebenarnya yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada selainnya. Setelah kita belajar tentang sifat wahdaniyah ni, kan, bahawa tidak ada yang zat lain yang memberi kesan, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu kita dah pasakkan sedalam-dalamnya dah dalam sifat wahdaniyah. Faham? Jadi inilah perbahasan secara ringkas teks yang kita bacakan tadi. Kan? Kalau kita ulangkan balik, ada, kalau nak tengok daripada sudut teks, arti esa zat Allah Ta'ala,
esa zatnya. Itu yang pertama. Esa zatnya. Kemudian esa sifatnya. Kemudian esa perbuatannya. Ada ikut perenggan tu. Okay, selesai. Faham Maksudnya kita menafikan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita tak menafikan bahawa adanya ta'adud kepelbagaian daripada sudut terjalin. Bahawa contohnya Allah Ta'ala ni dia bagi rezeki secara banyak. Itu ta'adud lah. Jadi kita tak nafikan. Tapi ada setengah ulama yang nafikan juga. Tapi kita pegang pada pendapat yang rajih bahawa kita tak menafikan bahawa Allah Ta'ala ta'adud daripada sudut af'al yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas Okey. Jadi yang bawah ni saya baca secara laju. Kita nak habiskan dah. Sikit jadi. Yang ni lepas kita dah jelas konsep ni, jadi kita akan baca bab mustahil tu, maksudnya dia nak menafikan yang sebelum-sebelumnya lah. Okey. Seterusnya, mustahil berbilang-bilang zatnya. Ni dia explain balik. Mustahil berbilang-bilangnya bermaksud banyaklah zatnya, yakni mustahil zatnya bersusun daripada beberapa suku-suku. Kita faham sebagai bersusun daripada beberapa anggota badan. Dan mustahil ada Tuhan yang lain daripada Ta'ala. Yang ni kita sebut dengan tadi, terpisah dengan terjalin tadi. Kemudian mustahil berbilang-bilang sifatnya. Yakni mustahil khudrahnya 2 atau lebih banyak. Macam saya terangkan tadi. Demikian pula sekalian sifat yang lain daripada khudrah dan mustahil. Ini tadi terjalin. Kemudian ini terpisah. Dan mustahil ada lain Allah Ta'ala yang mempunyai sifat seperti sifat Allah Ta'ala. Daripada sudut sifat. Kemudian dan mustahil berbilang perbuatannya, yakni mustahil Allah Ta'ala perbuatannya berkehendak kepada menolong ataupun kepada perkakas. Dan mustahil ada yang mempunyai perbuatan atau yang mempunyai bekas dengan hakikatnya lain daripada Allah Ta'ala. Memberi bekasnya apa? Maksudnya memberi kesan lah. Memberi mudarat dan ataupun memberi manfaat. Selesai. Terakhir, maka sekalian manusia dan jin, ini kesimpulan yang musannif buat lah. Ataupun fawaid dia. Maka sekalian manusia dan jin dan malaikat dan sekalian binatang itu pada hakikatnya tiada yang kuasa menjadikan perbuatannya. Jadi makhluk ni tidak ada kuasa yang melakukan perbuatannya sendiri. Tetapi bermula zat sekaliannya dan sifatnya dan perbuatannya itu semata-mata perbuatan Allah Ta'ala. Tiada kuasa bergerak melainkan jika digerakkan oleh Allah Ta'ala. Dan tiada kuasa diam melainkan jika didiamkan oleh Allah Ta'ala. Dan demikian pula sekalian sebab yang bangsa adat pada hakikatnya tidak ada yang mempunyai bekas sendirinya. Walaupun perkara itu berlaku secara adat, yang saya terang sebelum ni, ada hukum syarak, ada hukum akad, ada hukum adat. Hukum adat ni berlaku sekiranya sesuatu peristiwa itu berlaku secara berulang. Jadi kita faham bahawa benda itu ada kelaziman. Sedangkan yang memberi kelaziman itu, ada memberi kesan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya apa? Maka api tiada menghanguskan, api tidak membakar dan air tidak dibasahkan. Air bukannya kelaziman dia membasahkan. Cuma daripada kita kecil kita dah faham bahawa air itu membasahkan. Jadi kita dah lazimkan bahawa air itu membasahkan. Tapi benda itu tidak lazim sebenarnya. Contohnya api membakar. Sebab apa? Ada kisah pada Nabi Ibrahim bahawa api tidak membakar. Jadi tidak ada kelaziman bahawa sifat membakar dengan api itu. Dia cuma kita faham itu secara dia berlaku secara berulang. Jadi kita faham bahawa itu sifatnya. Sedangkan yang memberi kesan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan makanan tiada mengenyangkan. Makanan yang kita makan itu tidaklah yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma itu adalah perantaraan asbab sahaja. Dan pisau tiada melukakan, ubat tiada menyembuhkan. Tetapi hangus dan basah dan kenyang dan luka dan semua itu semata-mata perbuatan Allah. Adapun api, air, pisau, makanan dan ubat, maka itu tiada baginya melainkan semata-mata menyertai jua. Maksudnya sebagai asbab. Mesti ada perantaraan asbab. Sebab itu yang dalam akidah Asy'ariyah kita memahami bahawa yang memberi kesan tu hakikatnya Allah Ta'ala, tapi ada usaha makhluk itu sendiri. Allah beri juga kesempatan, ruang untuk kita memilih. Jadi ada perlu asbab dia. Janganlah bila kita belajar akidah ni, lepas ni tak mau makan ubat lah. Sebab Allah yang beri kesan ni. Jadi ubat ni tidak ada kuasa.
perlu kepada asbab juga. Sebab itu sifat sebagai seorang makhluk. Maksud, telah berlaku secara berulangnya, dengan menjadikan hangus berserta dengan menyentuh api, memasuk makanan ke dalam perut dan membuat luka disertakan dengan menyentuh pisau dan membuat sembuh disertakan dengan ubat, dan demikian pula sekalian sebab yang bangsa adat kiaskanlah olehmu. Jadi apa-apa yang perbuatan ataupun peristiwa lain yang berlaku secara adat, kita kiaskan je lah. Ini contoh yang diberikan oleh musannif sahaja. Dan demikian lagi telah berlaku adat Allah Ta'ala dengan menjadikan perbuatan hamba berserta menjadikan kuasa pada anggota hamba. Jadi Allah juga bahagi kesempatan kepada manusia untuk berbuat sesuatu atas usahanya sendiri. Maka berserta perbuatan hamba dan kuasanya inilah dinamakan sebagai kasab. Dan sebab itu kasab diberi pahala si hamba ataupun diseksa. Maka barang siapa mengiktikadkan ada makhluk yang mempunyai hakikat perbuatan ataupun mempunyai hakikat bekas dengan zatnya dan dengan kuatnya yakni sifatnya, maka orang itu kafir, tiada ada khilafnya. Bermaksud sekiranya kita iktikad bahawa yang dikatakan asbab itu yang memberi kesan ataupun memberi bekas, maka kita jatuh kafir lah. Kita kata, okay, kita makan ubat ni lah yang bagi kita sembuh, bukan Allah Ta'ala. Jadi jatuh kafir. Itu yang dimaksudkan oleh Ustaz. Saya tengok soalan. Tadi ada yang tanya soalan. Ustaz, apa maksud pada hakikatnya tiada ada mempunyai bekasnya sendiri? Tidak mempunyai bekasnya sendiri itu maksudnya tidak memberi kesan. Bermaksud sesuatu zat yang makhluk itu dia tidak apa? Maksudnya tidak memberi bekas ni maksudnya tidak memberi kesan. Macam kita cakapkan tadi, api sifatnya bukannya membakar. Maksudnya apa? Bila kita nyalakan api dan kita letak kertas, sifat yang membakar itu bukannya sifat api itu, tapi Allah Ta'ala yang memberi kesan, memberi bekas kepada sifat membakar tu. Maksudnya apa? Api membakar kertas tu adalah perbuatan yang Allah telah takdirkan, yang telah Allah perbuatkan untuk api itu membakar kertas. Sedangkan api itu sendiri sifatnya tidak ada sifat membakar pun. Sebab apa? Sifat api dengan membakar itu, kita faham bahawa api itu membakar setelah daripada kita kecil sampai besar, kita nampak bila kita pasang api akan membakar. Sedangkan yang membakar itu adalah sekiranya diizinkan oleh Allah SWT. Sebab itu yang dimaksudkan bahawa setiap zat itu tidak memberi bekasnya sendiri. Tiada ada yang mempunyai bekasnya sendiri. Bekas tu bukannya bekas kontainer. Bekas tu memberi kesan. Maksudnya memberi kesan. Maksudnya itulah. Tidaklah semua perkara yang berlaku tiada campur tangan Allah SWT. Semuanya campur tangan Allah SWT yang pada hakikatnya. Tapi macam mana pun kita perlu kepada asbab, kita perlu kepada perantara. Itu akidah yang sebenar. Jangan jadi macam Jabariyah. Semuanya kaitkan dengan Allah SWT, sehinggalah mereka melakukan maksiat sekalipun mereka katakan Allah telah takdirkan aku untuk berbuat maksiat, sedangkan di sana Allah beri kita ikhtiar dan beri kita kasab untuk kita usahakan dan kita memilih sama ada kita jadi baik atau memburuk, tidak jadi baik atau menjahat, kita yang pilih sendiri. Tapi mereka tidak salahkan Allah SWT, dan benda itu sangat berbahaya kepada akidah umat Islam. Jadi selesai perbahasan kita tentang sifat salbiyah, yang mana kita nak pegang betul-betul bahawa kita nak sucikan Allah Ta'ala daripada segala kecacatan dan kekurangan. Sebab itulah kita belajar sifat 13 dan sifat salbiyah ini. Faham? Ini kita banyak baca muka surat. 1, 2, 3 muka surat itu baca. Okay, selesai. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk next class. Pertemuan seterusnya kita akan bicarakan tentang sifat al-ma'ani, kerana sifat harus bagi Allah. Dua tu. Kemudian kita akan masuk bab nubuat, kita akan masuk cepat lah. Nubuat sam'iyat semua ni dah mudah lah. Antara perbahasan kritikal dalam subjek akidah ni tentang ilahiyat je. Nubuat dengan sam'iyat tu dah jadi mudah lah, kita boleh baca laju lah. InsyaAllah dalam 2 ke 3 majlis nanti, insyaAllah kita akan khatam.
Jadi ini antara sengkar masa yang agak kritikal lah untuk kita faham bab ni. Jadi 11.48 dah. Ada soalan tak sebelum kita tutup majlis? Jelas tak apa yang saya terangkan? Jelas. Jelas kalau ada soalan ke, ada yang tak jelas ke, yang tak faham, sebab ini saya terangkan dah habis mudah dah. Dah habis daripada kitab turah yang saya baca, kitab Arab baca kitab Jawi, ini kesimpulan dia. Kesimpulan yang sangat ringkas, yang mana yang kalau persediaan kepada antum juga, kalau antum dah faham ini secara jelas, bila lepas ni antum baca kitab Kharidah ke, antum baca Barahin, antum akan jelas dah. Tak ada kemuskilan dah. Ini bukan kita belajar ni bukan semata-mata kita nak kita bukan sebab kita nak kuatkan akidah saja, tapi ini permulaan kunci dah sebelum kita tenggelam ataupun kita selam dalam lautan turas yang lebih luas. Ini kunci dia. Jadi saya rasa setakat itu untuk malam ni. Yang mana yang baik tu kepada Allah Ta'ala, buruk tu kepada saya sendiri. Semoga apa yang kita kongsikan malam ni, apa perbuatan yang terjalin, saya tak dapat poin itu. Perbuatan yang terjalin. Contoh macam ni. Kat sini asal daripada sudut perbuatan. Perbuatan yang terjalin ni contohnya Allah memberi rezeki. Contohnya Allah memberi rezeki. Jadi Allah memberi rezeki, maksudnya sifat perbuatan Allah yang memberi rezeki itu perlu ada kepelbagaian. Ayat ni kita menafikan bahawa ada zat lain yang perbuatannya sama dengan Allah Ta'ala. Jadi kita dah nafikan. Tapi kat sini sifat perbuatan Allah Ta'ala yang memberi rezeki contohnya perlu adanya kepelbagaian. Maksudnya perbuatan Allah Ta'ala tu jalin dengan sifat Allah Ta'ala, terjalin lah. Maksudnya bukan ada sifat lain, bukan ada zat lain. Sifat perbuatan af'al Allah yang memberi rezeki yang ada pada zat yang terjalin dengan zat Allah Ta'ala itu perlu ada kepelbagaian. Sebab apa? Contohnya Allah bagi rezeki dekat si fulan A, si fulan B, si fulan C dan sebagainya. Jadi benda itu kita tak nafikan. Kan sebab apa? Esa ni kan nafiu at-ta'addud. Yang pertama kita nafiu ataupun syarik lah selain Allah Ta'ala. Kita nafikan ada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Kita nafikan bahawa Allah Ta'ala ni beranggota. Kita nafikan bahawa ada sifat lain yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Kita nafikan ada dua sifat. Kita nafikan bahawa ada perbuatan lain yang sama macam perbuatan Allah Ta'ala. Tapi yang ni kita tak nafikan bahawa dalam sifat, dalam perbuatan Allah Ta'ala tu ada kepelbagaian. Contohnya memberi rezeki, Allah bagi rezeki kat orang kafir. Allah beri rezeki kat orang mukmin, Allah beri rezeki kat orang fasik dan sebagainya. Itu kepelbagaian yang kita tidak nafikan pada perbuatan Allah Ta'ala. Itu maksud terjalin. Tapi kalau dalam kitab bahasa Arab dikatakan ittisal, jadi infisal. Ini saya terjemah siap-siap lah. Jadi itu tidak ada masalah dalam kita nak isbatkan keesaan Allah Ta'ala. Faham? Ustaz, saya ada soalan. Soalan? Silakan. Kan Allah kan mukhalafatuhu lil hawadith kan, sifat Allah. Macam mana saya nak faham yang Allah, contohnya Allah ada sifat penyayang. Manusia pun ada juga sifat penyayang. Macam mana saya nak faham yang Allah tu lain daripada makhluk yang sifat penyayang tu? Okay. Benda tu saya pernah tanya juga dekat Tuan Guru soalan yang sama. Tuan Guru yang saya mengaji, contohnya sifat Al-Kiram kan. Sifat Al-Kiram lah, sifat kemuliaan. Jadi manusia berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala, yang itulah kita belajar dalam sifat dan asma Allah Ta'ala. Sebab itu yang yang kita kata tadi sifat penyayang tu, itu sebenarnya kita bahaskan bukan dalam topik sifat, kita bahaskan dalam topik asma. Kena jelas tu. Sebab sifat ni hanya 20 ni je. Yang kita nak isbatkan sifat ketuhanan Allah Ta'ala, 20 sifat ni saja. Jadi kita cuma bahasa kita lah, kita kata sifat kasih sayang, sifat baik, sifat pemurah. Tu bahasa kita. Tapi dalam perbahasan kaitan dengan Allah Ta'ala, kita bahaskan dalam topik asma
asma Allah Ta'ala. Asma Allah Ta'ala yang 99 tu kan. Jadi contohnya kita baik. Contohnya kita pemurah. Allah pemurah. Jadi itu persamaan daripada sudut asma, bukannya sifat. Sifat Allah Ta'ala ni hanya ada khudrah, hanya ada apa? Hanya ada khudrah, sama dan sebagainya tu. Jadi itu maksudnya kita kena jelas kat mana perbahasan dia. Bukan yang kita katakan sifat semua tu, itu tidak ada masalah sekiranya kita ada persamaan daripada sudut dengan asma Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahawa kita ni berakhlak dengan akhlak Ta'ala. Takhalluqu bi akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlak Ta'ala tu tuntutan daripada syarak. Dan itu tidak ada kemusykilan bahawa itu mensyirikkan Allah Ta'ala. Tidak. Itu tidak ada perbuatan, tidak ada syubhat macam tu. Faham Sekejap saya baca satu lagi. Faham, terima kasih. Faham. Terima kasih. Allah dengar, manusia juga mendengar. Yang ni Allah mendengar, manusia mendengar. Okay, macam saya cakap tadi, sifat kita faham mendengar tu sebagai sifat. Sedangkan benda tu pada perbahasan Allah Ta'ala dia berada pada perbahasan sifat. Pada manusia dia tidak dimasukkan dalam perbahasan sifat. Dan Allah mendengar, manusia mendengar. Jadi benda tu satu, yang pertama kita isbatkan dengan ayat Quran kita bacakan tadi, laisa kamitslihi syai', bahawa sifat mendengar Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sifat mendengar manusia. Sebab apa? Allah mendengar tanpa ada perantaraan telinga contohnya. Dan manusia sekiranya mahu mendengar mesti ada perantaraan telinga, mesti ada bunyi, mesti ada gelombang, mesti ada dan sebagainya lah. Macamlah manusia melihat, Allah melihat juga. Cuma sifat melihat Allah Ta'ala tu nanti kita akan detailkan dalam sifat ma'ani. Kita katakan sifat sama dengan basar Allah Ta'ala tu, walaupun persamaan daripada sudut perkataan, tapi tidak ada persamaan langsung dengan manusia. Tidak ada persamaan langsung dengan manusia. Sebab apa? Contohnya manusia nak melihat kena ada cahaya. Kena ada cahaya, pantulan cahaya, kena ada jarak yang sesuai, tak boleh dekat sangat, tak boleh jauh sangat. Tapi benda-benda tu tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Sifat sama dan basar Allah Ta'ala tu bukannya faham melihat dan mendengar macam mana kita. Cuma bila kita terjemahkan, kita akan faham sedang melihat dan mendengar lah. Sedangkan sifat Allah Ta'ala yang ada sifat ma'ani, sifat as-sama' tu bukan mendengar. Mendengar macam kita faham mendengar manusia. Dia ada nanti kita akan bahaskan sifat ma'ani. Kalau kita baca takrif dia tidak sama langsung dengan mendengar manusia. Dia cuma istilah. Dia cuma terminologi sahaja. Istilah yang diletakkan dalam Quran, yang Allah sabitkan dalam Quran sekadar istilah. Sedangkan sekiranya kita baca takrif dia, tak sama langsung dengan apa kita faham dengan istilah mendengar tu. Maksud apa? Hanya term saja, hanya istilah tu saja yang ada persamaan. Tapi daripada sudut takrif, daripada sudut kesan berbeza 100%. Jadi tidak ada syubhat yang mengatakan bahawa kita mendengar Allah Ta'ala mendengar, adakah Allah Ta'ala sama dengan makhluk? Tidak ada sama. Tapi sekiranya kita kata Allah itu berjisim, Allah itu ada tangan, manusia ada tangan, bila kita bahaskan pada sudut zat, kat situ mesti akan ada persamaan. Bila dia berkaitan dengan zat. Tapi bila berkaitan dengan sifat, benda tu bila kita bahaskan pada sudut ta'rif, tidak ada sama sekali. Berbeza 100%. Faham? Jadi kita bahaskan dalam mesti sama istilah je. Tapi yes. Sedangkan dan istilah tu pun kalau kita baca nanti kan, tak sama langsung dengan faham mendengar ataupun melihat apa yang kita faham secara manusia. Istilah saja yang diletakkan dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab apa kita pakai dalam sifat 20 ni? Sebab sifat tu ada dalam Quran. Sami'un basir contohnya kan. Dah benda tu dalam Al-Quran dah. Dan cuma cara nak faham macam mana. Kan? Okay, lagi soalan. Tak ada Jadi setakat itu untuk okey. Apabila setakat itu untuk malam ni kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As.
Jadi kalau ada persoalan nanti, tanya dalam grup lah. Kalau ada kemusykilan apa-apa, boleh tanya dalam grup. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.